Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sekarang ini antara topik yang paling menarik perhatian rakyat Malaysia pastinya untuk peminat-peminat Blackpink in the area, Gangnam Style. Bukan Gangnam Style lah. Tapi sekarang ini ada isu berkenaan dengan pada masa-masa beginilah Blackpink datang, pada waktu orang sibuk sakit kerana banjir dan macam-macam lagi lah, Blackpink datang. Okey lah, tak apalah. Untuk hal itu okey. Tetapi kalau ada persoalkan, kenapa Blackpink boleh masuk Malaysia dan siapa luluskan? Mana tahu ada pula orang persoalkan siapa sebenarnya yang meluluskan konsep Blackpink in the area ini. Sebenarnya adalah kerajaan sebelum Anwar Ibrahim. Yang pastinya saya bukan nak tolong Anwar Ibrahim, tidak. Tapi kita nak supaya benda ni bukan auta, menjadi fakta, menjadi benda benar. Jangan pula tiba-tiba lebay-lebay sibuk nak kata sekarang ini semuanya dah jadi maksiat. Tapi tahukah anda sebenarnya kalau esok tiba-tiba, kalau esok tiba-tiba ada pihak perasan suci, murni, kudus, tak berdosa, hebat, masuk surga, macam-macam lagi lah, yang perasan sangat suci, tiba-tiba tanya kenapa buat konsert Blackpink waktu negara dilanda banjir besar. Anda boleh tunjuk dia receipt ini beserta tarikh 15 Julai 2022. Tahun 2022, bulan Julai, 15 hari bulan. Waktu itu aku rasa tak ada kena-mengena dengan Anwar Ibrahim untuk kerajaan ni. Waktu itu Anwar Ibrahim dan orang-orangnya pembangkang. Jadi begini saja. dah terlanjur luluskan, dah terlanjur orang beli tiket. Apa boleh buat, nak kena teruskan. Kalau tak teruskan nanti kena saman. Yang kena bayar kerajaan siapa? Perdana Menterinya juga masalah, nak kena bayar saman. Jadi tawakal saja. Yang pasti ini konsep telah pun dikeluarkan. Blackpink sah bikin konsert di Malaysia. Dan berita ini bertarikh 15 Julai 2022. Jadi tahniah diucapkan kepada Blackpink yang dapat buat konsert di Malaysia. Tahniah bagi semua penyokong-penyokong, peminat-peminat Blackpink, kerana anda boleh menonton Blackpink face to face. Dan terima kasihlah kepada kerajaan terdahulu, kerajaan sebelum Unity Government ini, kerajaan terdahulu pada tahun 2022 bulan Julai. Kerajaan apa waktu itu? Ucap terima kasih kepada mereka. Dan menteri yang berkenaan pada waktu itu, terima kasihlah kepada mereka yang meluluskan konsep yang terbaik ini, yang dapat menjadi tontonan untuk rakyat Malaysia, terutamanya untuk segenap masyarakat majmuk di Malaysia ini dapat menikmati konsert Blackpink. Okey, so terima kasih kepada kerajaan yang dulu. Cuma saja jangan salahkan pula kerajaan yang sekarang ini, kerana kelulusan itu bukan dibuat oleh kerajaan sekarang. Okey, jadi sekali lagi tahniah diucapkan. Dan jangan risau bagi semua yang sudah membeli tiket. Setakat yang saya tahu, belum ada lagi apa-apa pembatalan dan sebagainya. Dan belum ada lagi belum ada kenyataan lah daripada mana-mana pihak yang pergi tengok Blackpink ini masuk neraka.
Belum ada lah. Belum ada. So, dan ya diucapkan, kita jumpa lagi. Sila tinggalkan komen. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Kerajaan perpaduan sekarang ini ternyata memang mau berusaha untuk membantu rakyat yang sedang dalam tekanan hidup kerana kos sara hidup yang sudah meningkat dan pelbagai lagi tekanan-tekanan yang lain. Walaupun banyak inisiatif yang sudah dilakukan oleh kerajaan perpaduan ini, timbullah pihak-pihak tertentu yang menggunakan banyak sekali taktik-taktik kehabisan modal. Taktik-taktik sudah kehilangan modal, tak ada apa lagi nak dicakap, terpaksa pakai taktik-taktik yang lucu kadang-kadang. Termasuklah Menu Rahmah. Menu Rahmah satu inisiatif tanpa modal yang sebenarnya sangat bagus, yang membuatkan PAS seperti hilang akal. Kita dengar, kita sudah tahu, kita sudah memerhatikan bagaimana ahli politik terutama daripada parti PAS yang menggunakan Menu Rahmah ini juga sebagai satu agenda politik yang menyebabkan lawak jenaka terjadi dan menyebabkan apa orang kata kontroversi isu yang melanda. Menu Rahmah satu inisiatif tanpa modal yang membuatkan PAS seperti hilang akal. Apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen. Setakat ini sejak terbentuknya kerajaan perpaduan, dua perkara yang didapati paling membuatkan PAS sakit hati dan benci sekali. Yang pertama, Anwar Ibrahim, dan kedua Menu Rahmah. Selepas Tun Mahathir Mohamad, PAS barangkali dalam kedudukan kedua sebagai suspek yang paling benci kepada Anwar Ibrahim. Sama seperti Tun Mahathir, PAS barangkali tak boleh terima langsung Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. PAS juga sentiasa cuba menghalang Anwar daripada menjadi Perdana Menteri, baik ketika parti itu berada dalam Pakatan Harapan, Pakatan Rakyat, dan lebih agresif setelah ia tidak lagi menjalin sebarang kerjasama dengan PKR. Apabila akhirnya Anwar berjaya juga menjadi Perdana Menteri, tentunya bukan kepalang sakit hati dan bencinya PAS kepada pengurusi Pakatan Harapan itu. Ditambah ketika itu, bagaimana rakyat dilihat amat menerima baik kepimpinan Anwar dan sentiasa menyerbu kemana saja beliau pergi. Disertai pula dengan dunia pun sama hangat mengalu-alukannya. Hanya Tuhan saja yang tahu betapa meluap-luapnya perasaan benci dan sakit hati PAS itu. Terutama sekali Hadi Awang di ketika Anwar jadi Perdana Menteri, dia pula telah hilang gaji. Sebab itu usaha propaganda PAS serta Hadi yang tanpa henti kononnya Anwar akan tumbang tidak lama lagi, tidak lain hanya didorong oleh rasa benci dan sakit hati itu saja. Tiada sebab lain selain daripada itu yang mendorong, serta Hadi sentiasa berusaha mencari jalan untuk menebuk atap untuk menjatuhkan Anwar. Meskipun disedari, kerajaan perpaduan ini dibentuk atas titah daripada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Malah walaupun dikepung dengan akta lompat parti sekalipun, yang pada hakikatnya kerajaan hanya mungkin bertukar melalui PRU, PAS sentiasa membakar hati para pengikutnya dan walaunnya tentang kemungkinan Anwar boleh tumbang pada bila-bila masa. Suka hatilah nak buat apapun Tok Guru, bak kata Anwar, biarlah Hadi terus merancang dan mengigau. Yang kedua yang paling membuatkan PAS benci dan sakit hati ialah Menu Rahmah. Menu Rahmah oleh Salahuddin Ayub, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Tiada usaha atau inisiatif lain daripada kerajaan selain Menu Rahmah
yang membuatkan PAS memperuntukkan banyak masa dan tenaga untuk mencari salahnya. Menu Rahmah adalah inisiatif Kerajaan Perpaduan untuk menyantuni golongan miskin dan bagi memastikan mereka sentiasa kenyang melalui pengenalan harga serendah RM5 untuk satu hidangan. Okey. Panjang dia punya artikel, dan panjang artikel dia kamu boleh baca di syahabudinhusain.com, syahabudinhusain.com.net. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya bacakan sedikit lagi. Tapi saya bacakan dua perenggan terakhir. Yang nyata, menu Rahmah telah membuat PAS seperti hilang akal dan berpolitik dan lupa adab Islam yang sebenar. Dalam hal ini, kalaulah semua menteri dapat memikirkan satu inisiatif baru bagi setiap kementerian yang menyerupai menu Rahmah, yang kesan langsungnya dapat dirasai oleh rakyat, dicampur dengan kepimpinan Anwar yang terus diyakini, bukan saja pembangkang seperti PAS yang akan kehilangan modal dan mati akal, malah kerajaan perpaduan ini senang-senang boleh kekal memerintah negara lebih lama lagi. Ditulis oleh Syahabudin Husain, 3 Mac 2023. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.